Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairil Harfi Riantan bin Muhammad Asmawitan. Rakam talib 060889. أولا أريد أن أتكلم عن المقدمة. قسم الإمام غزالي الإسلام إلى ثلاثة أساس باللغة أهمية، وهي معرفة التوحيد وعلم الفقه وعلم التصوف. كل علم له دوره وأهميته. Di sini Imam Ghazali telah membahagikan agama itu kepada tiga ilmu penting, iaitu yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Dan ketiga-tiga ilmu ini mempunyai kepentingan mereka tersendiri. Jadinya contohnya di sini iaitu tasawuf. Tasawuf itu berkaitan dengan tazkiyatun nafs ataupun penyucian diri. Jadi di sini kami ingin menceritakan berkaitan dengan seorang tokoh Sufi Sunni, wahwa Abu Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Ghazaz Al-Qawariri Al-Baghdadi atau muqallib bil Imam Junaid bil Baghdadi, atau lebih dikenali sebagai Imam Junaid Al-Baghdadi. Baik, ini Al-Junaidiyah. Ba'da zalik As-Sirah Al-Junaidiyah. في كتاب كشف محجوب. أما الجنيديون فينتمون إلى أبي القاسم جنيد بن محمد رضي الله عنه، وكانوا في زمنه يسمونه طاووس علماء. اسمه كامل أبو قاسم جنيد بن محمد بن الجنيد Al-Ghazaz Al-Qawariri Nihwandi Al-Baghdadi. Di sini merupakan beberapa kitab yang menyatakan nama Al-Junaidiyah ni lah, nama sebenar ataupun nama panjang bagi Al-Junaidiyah ini. Beliau dilahirkan pada tahun 210 Hijrah dan menghabiskan hidupnya di kota Baghdad, dan beliau wafat pada 297 Hijrah. Sebenarnya kita akan lihat pada sedikit sejarah hidup beliau. Ini ba'da wafatu walidahu qama amhu siri saqati bi ra'ayatihi. Bada'a al-Junaid yasiru fi tariq lil-'uthur ala ma'rifah, darasa fi majal al-fiqh wal hadith. Ba'da dirasa al-fiqh bi ijtihad asbah al-Junaid faqihan. Fi sini 20 kana yutlibu minhu fi kathir min ahyan ibda' fatwa fi masail fiqhiyah. بعد دراسة كافية في مجال فقه وحديث تحول الجنيد إلى مجال الصوفية. Jadi di sini menyatakan bahawasanya selepas kematian bapa beliau dibesarkan oleh bapa saudaranya, iaitu Siri As-Saqati, yang merupakan seorang tokoh sufi juga ketika itu. Kemudian Al-Junaid mula mempelajari dalam ilmu fiqh dan juga hadis. Setelah faqih dalam ilmu tersebut, beliau telah menjadi seorang fuqaha, dan pada usia 20 tahun beliau telah diminta untuk memberi fatwa berkaitan dengan masalah berkaitan dengan fiqh. Dan selepas beliau cukup mempelajari ilmu fiqh dan juga tasawuf, beliau seterusnya mempelajari dan menceburi dalam bidang sufi. Wa ba'da zalik huwa masyayikh lil Junaidiyah, iaitu guru-guru kepada Al-Junaidi. Tiga yang pertama ini merupakan guru yang memang berasal daripada kota Baghdad. Yang pertama Abu Abdullah Al-Haris bin Hasad Al-Muhsibi, yang kedua Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Qasad, yang ketiga Abu Bakar Muhammad bin Muslim Abdul Rahman Al-Qantari. Yang tiga yang seterusnya merupakan guru yang berasal daripada luar kota Baghdad, iaitu Abu Hafaz Amr bin Salamah Al-Haddad An-Nasifuri. Yang kedua Abu Ja'far Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi, dan yang ketiga Abu Ya'qub Yusuf bin Hussein bin Ali Ar-Razi. Ini merupakan guru-guru bagi Al-Junaidiyah lah. Sebenarnya adalah Al-Kitab Rasail Junaid. Jadi Al-Junaidiyah ini tidak mengarang apa-apa kitab yang menumpukan ataupun yang mengkhususkan berkaitan dengan tasawuf, tetapi buku ini iaitu Rasail Junaid ini merupakan pengumpulan ataupun kumpulan surat-surat Junaidiyah kepada sahabat-sahabat beliau. Dan apa lagi yang dibahaskan dalam buku ini adalah berkaitan dengan topik tentang uluhiyah, tauhid, mithaq dan lain-lain. Dan dalam buku ini Al-Junaidi menerangkan ataupun membahaskan berkaitan dengan tauhid itu secara mendalam. Setakat itu daripada saya serah kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ali Zubair bin Misrul. Rakam talib huwa 060853. سأقدم لكم عن التصوف السني على طريقة الإمام الجنيد. أريد أن أبحث 3 أشياء مهمة في طريقه، وهي كتاب الميثاق والفناء والتوحيد.
في كتاب الميثاق يبحث الإمام جنيد أن قبل تكوين جسد الناس تواجد العباد مع الله. ومن كلام الجنيد رحمه الله في قوله تعالى في سورة الأعراف Al-Ayah 172. Maksudnya dalam kitab Mitsaq ini, Imam Al-Junaid berpendapat bahawa sebelum terbentuknya jasad manusia, seorang hamba selalu mengalami kebersamaan dengan Allah. Daripada kata-kata Imam Al-Junaid dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-A'raf ayat 172. Faqad akhbara jalla zikrahu annahu khatabahum wa hum ghairu mawjudin illa biwujudihi lahum. Idh kanu wajidin lil haqqi min ghairi wujudihim li anfusihim, fakana al-haqqu bil haqqi fi dhalika mawjudan bil ma'na allazi la ya'lamuhu ghairuhu wa la yajidu siwah. Dalam ayat tersebut, Allah menerangkan bahawa dia berbicara kepada mereka ketika mereka belum wujud lagi berada di dalamnya. Kewujudan ini tidak sama dengan kewujudan yang biasanya dikaitkan dengan makhluk-makhluk Tuhan. Al-istantaju allazi yumkinul wusul ilaihi fi kitabil mitsaq huwa anna an-nas ya'uduna illa zurufihim al-bidaiyati qabla khalqihim, yani annahu mafsulun an syaklihi al-madi. Syakluhu al-bashari tabi'i lam yakun mawjudan ba'd wa bisababi dhalika tajassada fillahi wa munghamasan fihi tamaman. Maksudnya, kesimpulan yang boleh diperoleh dalam kitab Mitsaq ini ialah manusia kembali kepada keadaan asalnya sebelum diciptakan. Ini bermakna bentuk manusianya belum ada, justru dia diwujudkan dalam Tuhan dan diserat sepenuhnya di dalamnya. Inilah pencapaian seorang hamba ke arah tauhid yang sebenar. Wa fil kitabil fana nushrah an kitabil fana asalib wa tadrib wal khutuwat ila al halatil bidaiyati lil 'abd. Kitab Fana menjelaskan kaedah, latihan dan langkah untuk menuju keadaan asal hamba itu. Qad rawiya 'anin nabi annahu qala Allah azza wa jalla la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhabbah fa idza ahbabtahu kunta sam'ahu allazi yasma' bihi wa basaruhu allazi yabsar bihi. Maksudnya, telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bahagia dia bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku menenggelamkan dirinya untuk beribadah kepadaku sehingga aku pun mencintainya, dan ketika aku mencintainya maka jadilah aku telinganya sehingga ia bisa mendengar melalui aku, dan menjadi matanya sehingga ia melihat melalui aku. Wa inna ma ma'na zalik annahu yu'ayyiduhu wa yuwafiquhu wa yahdiyahu wa yashhaduhu ma syaa kaifa syaa bi isabatil sawab wa muwafiqatil haqq wa zalika fi'lullah azza wa jalla fihi wa mawahibuhu lah. Maksudnya, hadis ini hanya boleh ditafsirkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menguatkannya, Allah memampukan dia, yakni hamba-Nya mencapai hal ini. Tuhan memberinya petunjuk dan memberinya pandangan dari apa yang dikehendaki dengan cara yang dikehendakinya. Dengan demikian, inilah yang dilakukan Allah kepadanya, anugerah Allah kepadanya dan hanya untuknya. Wa innal haqqa afna ma bada alaih wa idza stawla kana aula bil istila'i wa ahqqa bil ghalabatil waqah. Sesungguhnya Allah telah menghapuskan segala yang ada pada diri manusia, dan apabila Allah menutupinya, maka Allah akan memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya zat yang maha berkuasa. Wa fit tauhid fil bidayatil hazal bab qala al imam Junaid 'an at-tauhid a'lamu anna awwal ibadatullah azza wa jalla ma'rifatuh wa aslu ma'rifatillahi tauhidih wa nizamu tauhiduhu nafas sifati anhu bil kaifi wal haisu wal ain. Maksudnya, Imam Al-Junaid berkata mengenai tauhid, ketahuilah bahawa permulaan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah makrifat kepadanya. Asas makrifat ialah tauhid kepadanya. Sistematik tauhid terhadapnya adalah menafikan sifat-sifatnya dari caranya, huraiannya dan keberadaannya. Yujibu 'alal muwahhid ay yaqdiya 'alal insaniyah hatta yash'uru bi suratihi al-ilahiyyah fil ittihadi ma'allah 'ala ragmi an hataini nazariyataini tukmilu kulla minhuma al-ukhra fi tahqiqi tauhid. Seorang muwahhid mesti melenyapkan sifat kemanusiaan agar ia dapat merasakan wujud ketuhanannya dalam penyatuan dengan Tuhan. Meskipun pada dasarnya kedua perkara ini, sifat kemanusiaan dan wujud ketuhanannya saling melengkapi dalam mencapai tauhid. Khalas al-Imam Al-Junaid ila anna al-hadafa nihai li'ibadatil mu'minin bitauhid huwa zafara bi nufusihim. Su'ila Al-Junaid rahimahullah ila aina tantaha ibadatu ahlul ma'rifah billahi azza wa jal, faqal ila zafari bi nufusihim. Maksudnya, Imam Al-Junaid menyimpulkan bahawa matlamat akhir dari ibadah orang yang bertauhid adalah untuk memenangkan jiwa mereka. Seperti mana Imam Junaid ditanya apakah tujuan akhir dari ibadah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah, lalu beliau menjawab, penaklukan diri mereka sendiri. Azza faqat minni wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Hakimi bin Muhammad Yuzi. Nombor metrik 061760 akan meneruskan sesi pembincangan berkaitan dengan pandangan ulama terhadap tasawuf Imam Junaid. Slide yang pertama, Junaid qad itba' fi tasawuf mazhaban laysa fihi khuruj 'an syar'i kitab wa sunnah. Mazhabuhu tumayyiz bil i'tidal madbut 'ala al-usul syar'iyyah wa ma min mutasawwif ja'a ba'dahu illa wa dzakarahu bi kulli khair wa ta'assur bih wa akhadha bi tariqah wa ashadda bi afdalih wa bi manaqibihi wa ruhiyyah wal ma'rifiyyah wa annahu aktsaru min itsaf bit tasawuf sunni mu'tadil. Waqad addahu ulama syekh mazhab tasawuf li mazhabihi bi qawaid kitab wa sunnah
ولكونه مصرونا من العقائد ذميمة محمي الأساس من شبه الغلة سالما من كل ما يوجب اعتراض syar'i. Yang bermaksud perkara yang cuba disampaikan dalam slide ini adalah aliran Sufi atau tarikat yang dibawa oleh tasawuf Imam Junaid tidak menyimpan daripada Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua perkara sehingga mendapat penerimaan dan persetujuan daripada fuqaha dan ahli-ahli Sufi. Ada juga yang menggunakan jalan tasawuf Imam Junaid ini. Slide yang kedua berkata aqwalul ulama fi Junaidiyah, iaitu kata-kata yang dapat saya kumpul daripada ulama berkaitan dengan Imam Junaid. Ya, saya sediakan 4, iaitu yang pertama waqala Zihbi rahimahullah wa Syekh Sufiyah ulida sanah nayif wa ishrina wa mi'atan wa tafaqqaha ala Abi Saud. Yang bermaksud daripada Az-Zahabi rahimahullah berkata dia adalah Syekh al-Tasawuf, lahir pada tahun 202 Hijrah dan dia belajar dengan Abi Saud. Yang kedua waqad asna alaihi wa ala siratihi alul ilmi faqala Abu Nu'aim Hafiz rahimahullah kana Junaid rahimahullah mimman ahkama ilma syariah. Ulama telah memuji beliau dan memasukkan beliau di antara ulama-ulama yang berilmu. Abu Nu'aim Al-Hafiz rahimahullah berkata Al-Junaid rahimahullah adalah salah seorang yang paling bijak dalam ilmu syariah. Yang ketiga waqala Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah Junaid min suyukh ahli al-ma'rifah muttabi'ina lil kitab wa sunnah. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata Al-Junaid termasuk syekh ahli ilmu yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir pula waqala aidan kana Junaid rahimahullah sayyid ta'ifah imam huda. Beliau juga berkata iaitu Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah Al-Junaid semoga Allah merahmatinya adalah ketua mazhab imam yang membawa pada petunjuk. Slide yang ketiga membincangkan berkaitan negara yang menggunakan aliran tasawuf Imam Junaid. Saya memasukkan bahagian ini supaya mengukuhkan lagi bahawa aliran tasawuf Imam Junaid ini tidak ditolak, malah diterima oleh ahli-ahli sufi, oleh alim ulama dan negara-negara Islam. Daripada slide tersebut kita dapat baca wa hunaka dual tumaris ta'alim Syekh Junaid Baghdadi wa hiya Maghrib wa iqtada ahlul Maghrib bil Junaid li salasati asbab. Awaluha ijma' ulama ala tuqaddim Junaid fi ilmi syariah wal haqiqah. Summa li'annahu sahib madrasah sufiyyah inharata fi silkiha jumhur ulama wan nas ala ihtilaf maratibihim. Wa fil akhir anna tasawuf allazi yad'u ilaihi Junaid wa tasawuf akhlaqi zawqi فيما ينبذ التصوف مبني على الإغراق والتحدث بالحقائق التي لا تدركها العقول. Apa yang dapat kita fahami daripada slide tersebut adalah terdapat negara yang mengamalkan aliran tasawuf Imam Junaid iaitu Maghribi ataupun Morocco. Mereka mengikuti Imam Junaid kerana 3 sebab yang utama, iaitu yang pertama, ulama bersepakat bahawa Imam Junaid adalah ulama yang maju dalam bidang syariah dan tasawuf. Kedua, beliau adalah pemilik mazhab Sufi yang diikuti oleh majoriti ulama. Dan yang terakhir adalah Imam Junaid adalah tasawuf yang berakhlak tinggi, bercita rasa tinggi dan menolak kebenaran yang tidak dapat difahami oleh akal. Khulasa atau kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pembentangan ulang saya adalah ba'da dirasah wa ta'rif ala Syekh Junaid Baghdadi yumkin al-istinjaj anil fahmi allazi yujallibuhu jiddan wa maqbul hatta an hunaka daw tahtim bisufiyah likulli madrasah tusuf ara'i wa tariq mukhtalifah li ma'rifatillah lakin laha li nafsil hudaf. Awwalu tadrus mazhab sufi qabla ibda'i ra'yi li'annahu laysa kullu madhahib marfudah wa la tuqabbal kullu madhahib. Yang bermaksud setelah mempelajari dan mengenali Syekh Junaid Al-Baghdadi dapat disimpulkan bahawa kefahaman yang dibawanya sangat baik dan boleh diterima, sehingga ada negara yang mengamalkan ilmu tasawufnya. Setiap mazhab tasawuf mempunyai pendapat dan cara yang berbeza untuk mengenal Tuhan, tetapi mereka mempunyai matlamat yang sama. Kaji dahulu aliran tasawuf tersebut sebelum menyatakan pendapat, kerana tidak semua aliran tasawuf diterima dan ditolak. Sekian daripada kuliah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.